Diagram 1 shows a structure of an animal cell. Cikgu rasa semua satu kelas betul ni. X adalah mitochondria. So yang kedua ni, yang ni yang cikgu bagi tahu dalam kelas tu sebenarnya cikgu nak tolong kamu tu. Y tu ditandakan macam tu, bukannya dalam bentuk dot ni. Kalau dia bentuk dot, Y tu menunjukkan apa? Kalau Ribosom juga. Ribosom. Tapi yang ni bukan dot, dia tunjuk dia besar sikit. Dapat teka tak Y tu apa? Lysosom, bukan lysosom. Kalau lysosom, dia macam nak lysosom kan? Tapi lysosom biasanya dia gambarkan dia ada macam ni. Dia macam bentuk kapsul. Cikgu lukis ni pun tak cantik lah. Dia macam bentuk kapsul macam tu. Yang ni selalunya gambar lysosom. Memang kecil juga. Dia kecil je. Dia macam dekat sini. Tapi dia memang biasanya lysosom tu dia gambarkan ada, macam bentuk kapsul sebab lysosom tu dia trap dengan nak digest unwanted substance yang masuk ke dalam sel. Bukan lysosom. Tapi percubaan yang baik. Adam Basri tu betul. Itu adalah transport vesicle. Dia adalah vesicle yang keluar daripada rough endoplasmic reticulum yang dah bawa protein. Kita ingat tak cerita penghasilan protein? So daripada rough endoplasmic reticulum dia akan bud off. Dia akan keluarkan vesicle. So vesicle ni dia akan hantar protein tu pergi ke Golgi apparatus. So dia akan fuse lah. Dia akan bergabung pula dengan Golgi apparatus. At the same time bila dia fuse tu dia akan transport ataupun dia akan deliver protein yang dibawa tu. So dekat sini dia akan modify package tu. Dia akan modify lah dekat sini lah terjadinya enzim. Daripada protein dia akan tukar jadi enzim. Dekat Golgi apparatus sebab Golgi apparatus ni dia pandai untuk tukar. Daripada protein tukar jadi enzim. Nanti kat sini dia bud off balik. Yang ini, nampak ni, yang ni besar sikit Okay, yang ini secretory vesicle. So yang kena hati-hatilah. So rupa yang ni dia memang dudukkan dekat dengan rough endoplasmic reticulum ni sebab nak tunjukkan yang ini adalah vesicle yang bud off daripada rough endoplasmic reticulum. So nama dia transport vesicle. Bila dia adalah transport vesicle, jawapannya adalah dekat atas ni to transport synthesized protein by ribosome. So transport modified protein yang ni secretory vesicle, bukan transport synthesized protein adalah untuk ribosome. So ini adalah secretory vesicle. Okay, so yang ini explain one characteristic of X. X kita tahu adalah mitochondria. Dia nak tanya apa sebenarnya ni? Apa yang special tentang dia punya karakteristik ni? Okay, jangan cerita dia punya function Karakteristik tu sifat. Okay, karakteristik sifat. Kalau sifat orang tu macam mana? Orang tu punya sifat lah. Adakah berkumis, rambut kerimping, macam tu lah. So mitochondria ni sifat dia kalau kamu tengok biasa, kamu akan nampak obviously dia ada dua membrane tau. Satu outer membrane, satu inner membrane. Yang special dia inner membrane tu. So ini ramai dapat jawab juga. Dia kata the inner membrane of egg is folded. Itu betul. Disebabkan kat sini 2 marks, jadi kena explain kenapa pentingnya dia dalam bentuk folded. Kamu rasa kenapa mesti folded? Siapa juga tak tanya. Saya nak try boleh tak? Boleh. Untuk ni increase total surface area. Very good. Biasanya benda yang folded ni memang itulah tujuan dia. To increase total surface area. Okay, boleh dapat markah dah tu. So satu tadi folded dapat markah. To increase total surface area 2 markah. Tapi sebenarnya dia ada satu lagi markah reserve. Kenapa pula nak increase total surface area? Siapa boleh jawab yang tu pula? Okay, good Azra. Kenapa nak kena increase total surface area? To generate more energy. Yes, itu pun betul. To generate more energy. Jangan jawab to generate energy. Dia punya keyword dia to generate more energy. Kalau dia tidak folded, dia memang boleh generate energy. Tapi dalam kadar biasalah. Tapi sebabkan dia folded, maka dia increase total surface area, maka dia generate more energy. Itu keyword dia. So kalau kat sini sebenarnya 3 markah atau 3 point sebenarnya, tapi max dia 2 marks saja. Yang ini kan soalan dia, justify why ribosome is attached to rough endoplasmic reticulum. Nampak macam susah tapi sebenarnya dia just nak bagi tahu apa kaitan di antara function ribosome ni dengan function rough endoplasmic reticulum. Function ribosome apa? Synthesize. Apa maksud synthesize tu Hafi? Hasilkan, okay?
So kat sini satu point dia, kita dapat satu point lah tu. Ribosome synthesize protein. Okay, point kedua, rough endoplasmic reticulum, tapi jangan tulis RER ya, cikgu pendekkan. Rough endoplasmic reticulum buat apa? Okay, Emlyn buat apa Emlyn? Rough endoplasmic reticulum? Okay. Transport synthesized protein. Okay, very good. So itu je lah. Itu je sebenarnya yang dia nak. Sebenarnya nampak macam soalan ni macam susah, tapi sebenarnya dia pergi pada function ribosome dengan function rough endoplasmic reticulum je. Sebab dia berkait lah, maksudnya daripada synthesize tu, lepas tu dia transport, dia synthesize protein by ribosome. Nak mengaitkan dengan soalan why ni, why. So soalan nombor 2 adalah tentang growth curve of plant that live in temperate climate. Okay, so yang macam ni semua orang tahulah, perennial ya. Okay, hari tu cikgu pun dah explain juga dah. Dia ada 3 jenis, satu annual, dia macam tu mati. Biennial, naik dulu, macam tu, itu biennial. Okay, last sekali yang sekarang ni lah, yang ni nama dia perennial. Tanya kat bawah ni adalah jawapan A lah, perennial plant. Okay, tapi ramai dah buat betul lah. Okay, example, perennial plant ni biasanya tumbuhan yang hidup lama. So kamu tulis je lah apa-apa pokok yang hidup lama tu biasanya betul. Tulis sikit contoh-contoh kat dalam chatting tu. Okay, mango tree betul. Aisyah dengan Adil dua-dua suka minum air mango. Okay, Alia fern. Okay, fern ni special case ya. Sebab sekarang ni cikgu tengah kata yang woody, tapi nanti dia ada special case, dia herb pun ada juga yang dia kategori perennial plant. Dia bukan semesti pokok yang berkayu saja ya. Okay, fern dengan grass ni lah special case. Okay, Alia Iman dengan Omi bagi ni. Tapi dia juga adalah perennial plant, tetapi perennial plant yang dia bukan type of woody plant. Fern dengan grass Raja dengan Yasmin suka makan durian. Durian betul. Sebab dia kalau pokok biasanya memang kalau woody plant tu dia adalah perennial. Okay, hibiscus yes. Mango tree, rambutan tree, mangosteen tree, durian tree, maple tree. Kalau nak kamu rasa lebih yakin, next time kalau keluarlah soalan ni kan bagilah yang woody plant. Lebih selamat sebab perennial plant ni dia hidup lama. Jadi almost yang woody plant ni dia adalah tumbuhan yang hidup lebih lama lah. Dia more than 2 years, dia adalah perennial plant. Okay, seterusnya soalan kira age of the tree based on dia punya annual ring, panggil annual bracelet. So kiraan dia cikgu dah tunjuk dekat dalam grup kamu. Ryan ada tak? Ada juga. Ada, okay. So yang ini kiraan dia, okay, kira daripada ring lah, macam ring kan, kira daripada mula-mula ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan kira yang last kali. Last kali ni dia tak termasuk. So maksudnya kat sini 9 je lah. Ya, so kira dia bukan kira the how many circles lah. Dia kira how Macam many dalam. circle, tapi dia memang ada syarat, yang luar sekali tak boleh kira. Kalau kamu baca yang cikgu send dekat dalam grup tu, dia memang ada syarat dekat situ, dia tulis don't count the bark of the tree as a dark ring. Yang luar sekali tu dia dikira sebagai bark of the tree. So yang bark of the tree tu tak kira lah yang luar sekali tu. Di sini. Sebenarnya soalan ni ada dalam textbook kamu sama je. So memang 9 tahun juga dia punya ring dia, dan dia punya age dia memang 9 years old. Okay. Describe the formation of its annual ring. Okay, so yang ni ramai jawab betul. So annual ring ni disebabkan oleh secondary growth. Kita tanya sikit lah secondary growth ni apa. Kita tanya Adam lah, Adam Hakim. Cikgu. Apa yang Adam boleh describe yang kita boleh faham tentang secondary growth ni untuk plant? Macam secondary phloem dengan xylem kan, at the cambium ring pushing the primary phloem and xylem outwards. Okay, so dia menyebabkan the diameter of the plant tu jadi Increases. increase. Okay, very good. So secondary growth ni stem tu dia akan jadi semakin increase dia punya diameter dia lah. So dia akan makin besar disebabkan oleh secondary xylem dengan secondary phloem. Pada spring season dia akan membentuk sel-sel yang lebih besar sebabkan sufficient source of water and sufficient source of nutrient at different rate according to season. Secondary growth occurs at different rate according to season. So bila spring dia ada lebih nutrient, lebih light, lebih water, jadi pada waktu spring secondary xylem yang dihasilkan adalah larger and brighter. So sel dia cukup
nutrient lah. Secondary xylem brighter and lagi besar lah. Then bila pada waktu winter, insufficient of light and water, sel-sel yang dihasilkan tu dia lebih gelap, smaller and darker. Bila season tu berlaku berselang-seli, jadi dia membentuklah annual ring tu. Kalau contohlah dia punya jawapan ni general kan. Macam contoh dia tak tulis the rate according to seasons, tapi dia cakap occurs every season. Boleh lah. Cikgu tak bagi makan boleh lah, tanda je lah. Sebab student tu dia faham berlakunya annual ring tu sebabkan perubahan season. Soalan nombor 3 ni tentang chemical composition in cell. So ini adalah 3 group of carbohydrate. So ini semua jawab betul. Tahniah. Kalau dia adalah carbohydrate, dia ada 3 group, monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. So mono ni glucose, galactose dengan fructose. Bila kamu sebut fructose ni, kamu terbayangkan fructose ni duduk dalam buah tau biasanya. So dia adalah macam manis buah lah macam tu. Yang ni kebanyakannya dalam plants, dia punya plant base. Galactose ni kebanyakan dalam animal. Okay, so disaccharide, maltose. Okay, kalau dalam digestion biasanya kita cerita yang masuk daripada starch jadi maltose. Yang ni lah duduk dekat disaccharide ni. Galactose adalah jadi lactose. Fructose dia akan jadi sucrose. Yang kita makan setiap hari buat air. Mak kamu buat kuih ke kan. Kamu guna gula daripada plant lah ni. Yang daripada tebu lah. Okay, polysaccharide biasanya kita dalam kita punya syllabus kita akan cerita 3 je lah. Starch, glycogen dengan Ome apa Ome? Cikgu ingat Ome jam jawab ni. Ome jawab apa tu? Jadi besar cikgu. Selulose. Betul. Okay, so ini adalah contoh dia yang kena hafal sikit lah sebab takut keluar yang ni sayang kalau hilang markah. Okay, so yang ni Y ni adalah disaccharide, okay, made of 2 monomer unit. Give one example of carbohydrate, label Y and name the monomer that make them. Okay, salah satu lah. Salah satu daripada sama ada maltose. So maltose apa dia? Dia punya monomer dia. Glucose and 2 glucose. Glucose dengan glucose. Okay, good. Lactose, galactose dengan glucose. Okay, kalau sucrose, monomer dia adalah pada fructose dan glucose. So yang ini cerita pasal polysaccharide pula, iaitu Z. It's polymer that form through the condensation process. 100 monomer X bind together to form long molecular chain. So dunia soalan dia explain one important of Z in multicellular organism. Jadi kita kena berbalik kepada Z ni, contoh dia apa? Yang kita belajar 3 tu lah. Okay, sama ada starch atau glycogen ataupun yang Ome jawab tadi selulose. Jadi pilih salah satu je. Jadi contohnya kamu bagi starch, 1 markah, important dia kamu tulis kat situ plant. Okay, storage energy of plant. Okay, betul tu. Main food storage of plant. So glycogen adalah food storage of animal and cellulose adalah the main component of cell wall. So jawab salah satu, contoh dia, lepas tu apa important dia. Sebab dia dah spesifikkan kepada polysaccharide Z jadi kamu tak boleh tulis source of energy. Kalau source of energy yang this one, yang X ni je sebab dia dah jadi yang the simplest compound baru dia boleh jadi the source of energy. Untuk dalam bentuk polysaccharide dia tidak boleh jadi source of energy, dia hanya boleh jadi food storage saja. Okay, yang ni cikgu tak lama yang ni kita sama je, kita bincang-bincang benda yang sama je. So ini adalah gambar Y adalah flowworm sebab dia duduk dekat luar sikit flowworm. Semua orang tahu bila kat luar sikit dia adalah flowworm, di dalam sikit dia adalah xylem. Okay, adaptation of xylem ni tengoklah balik video-video lama kita memang ada. So adaptation yang pertama adalah dia arrange longitudinally from end to end. Tak putus-putus. Dia bersambung-sambung to form a continuous tube to allow uninterrupted water flow from root to leaf. So itu adalah poin pertama. Okay, yang kedua, dia punya wall of xylem ada lignin. So lignin ni kamu jangan kata Z have lignin. Kita mesti kata the wall of Z have lignin. Kat bahagian dinding dia. Sebab lignin tu bukan duduk di dalam, di kat dinding dia. Kalau contoh if cakap that the xylem tissue is lignified. Lignified wall. Lignified wall. Kita dah peringkat dekat-dekat SPM ni kurang tepat tu tak boleh terima. Kita pergi terus pada jawapan yang lebih tepat.
Sebab apa kena ada lignin? Sebab yang lignin ni kan dia satu cerita ni. Kamu pergi cerita pasal adhesion dan cohesion. Kalau adhesion dengan cohesion tu dia lebih kepada cerita karakteristik of water sebenarnya. Tapi sekarang ni kita nak spesifikkan kepada important of lignin kepada xylem tu. Sebenarnya lignin ni dia give strength ataupun kalau ada water tension kan, dia akan prevent the xylem from collapsing ataupun being bent. Okay, so yang ketiga ni boleh juga dalam buku dia ada mention some of xylem tissue dia ada pit have pit. Pit tu yang lubang-lubang kecil tu untuk to allow water movement to adjacent cell. Okay, yang keempat ni one adaptation. Dia adalah dead cell, boleh lah. Sebab kan dia memang ada dalam buku bila dia dead cell, dia tidak ada cytoplasm. Tak ada komponen dalam sel tu. Okay, jadi dia akan menyebabkan transportation of water tu dia akan jadi more efficient. Hollow boleh ke? Hollow dia mesti hollow sebab dia nak dia punya function transport hollow tak boleh lah. Kita cerita dia dah memang hollow tapi apa lagi karakteristik lain yang membantu lagi dia untuk menyebabkan transportation of water tu jadi more efficient. So yang seterusnya cikgu hantar satu gambar. Gambar siapa yang bertuah cikgu hantar ni? Antara gambar yang cantik lah. Tuan badan tu tak ngaku ke tak ngaku tu? Saya cikgu. Siapa tu? Adam Hakim. Ada Basri. Adam Hakim. Okay, sebenarnya Adam dilukis cantik lah. Dia ada label. So ini memang gambar yang paling contoh yang paling cantik lah. Itu komen dia adalah guna pen. Guna pen. Sebenarnya lukisan kena guna pensel. Tapi sebenarnya tak ada masalah lah. Sebenarnya dia tak nak bagi kamu silap je. Kalau silap takkan nak ganti kertas soalan baru kan. So bila kita tengok pada gambar ni, kita refer pada gambar Adam tu betul lah tu. Atas dia nampak bengkak. Yang S tu sebenarnya dia nampak shrink, sepatutnya dia shrinking sikit lah. Okay, so kalau cikgu lukis kat sini, kat atas tu dia nampak macam ramping macam tu, dia bengkak dan ramping macam tu. So ini dekat bahagian dalam dia. Okay, kat bawah ni dia kecil lah kan. Okay, so kat sini besar. Okay, baru dekat sini tu. Okay, so yang ini kan, apa yang menyebabkan kamu boleh jadi tak dapat markah tu, dia ada yang dia buat macam ni, besar terus, lepas tu kecil, lepas tu kecil. Dia tak nampak ni bahagian ramping ni, yang ni. Kena buat macam tu sebab kita nak showkan dia ada swell. Swelling telah berlaku di sini. Jadi memang kamu kena buat dia, bentuk dia seperti dalam gambar cikgu lukis lah ataupun dalam gambar yang Adam Hakim lukis tu. Kalau kamu buat macam ni, dia tak nampak itu swelling telah berlaku. Okey, dan juga mesti label lah label R dengan S. Okey, sebenarnya S tu dia slightly shrinking sebenarnya. Tapi kalau tak lukis shrink tu pun, dia mengecil tu pun tak apalah. As long as jangan buat bengkak. Ada satu lagi group, dia buat kat bawah pun bengkak juga. Kat bawah pun swell macam ni. Pun salah tak boleh. Okey, cikgu tahu, cikgu faham kamu punya reason, kamu kata air tak dapat naik ke atas. Okey, ni dia cerita dia macam ni. Air boleh naik, air tak ada masalah. Kenapa? Sebab xylem tak take out, dia take out phloem je. Sebab xylem dia tak terkesan. Sebenarnya yang dia buang ni, ring of bark ni hanya dia buang bahagian phloem sahaja. Xylem is still there, ada kat sini, so transportation of water still berlaku macam biasa, tak ada masalah. Yang masalah sekarang adalah transportation of organic substance ataupun photosynthetic product daripada atas nak turun ke bawah. So nak turun ke bawah, sebab phloem punya jalan tu, dia punya laluan dia adalah phloem, tak boleh lalu. Jadi dia akan accumulate kat sini. That's why kita kena buat dia dalam keadaan dia swell lah. So terangkan keadaan R, R tu akan jadi swell because no phloem ataupun the phloem tissue has been removed so that the transportation of organic substance is blocked. Then causes accumulation of organic substance. Swell, the phloem has been removed so the transportation of organic substance blocked ataupun prevented, then that causes accumulation of organic substance, that's why dia jadi swell tadi tu. S pula, dia kalau cerita kat smaller. So kalau kamu cakap dia tak berubah bentuk, tak boleh terima sebab organic substance tak sampai ke bawah. Jadi walaupun dalam gambar kita lukis dia tak shrink,
Tapi kita kena faham dia akan jadi smaller ataupun wither ataupun shrink, okay, because less nutrient received ataupun the nutrient cannot be delivered to the S part. So itu adalah jawapan untuk S. Okay, yang ni macam biasalah mitosis, meiosis kan. Okay, semua orang pun tahu ini adalah meiosis. Okay, yang ni. Explain the event during metaphase 1 which contribute to variation in organism. So metaphase 1, apa sifat kromosom pada waktu tu? Behavior of chromosome. Aligned on equatorial plane. Okay, align. So bila dia align, kat sini dia mesti cerita pasal event arrangement of alignment tu lah. So kat sini sebenarnya dia nak tackle pasal apa ni? Independent assortment of Independent chromosome. assortment. Okay. Ramai jawab crossing over. Okay, crossing over berlaku waktu bila? Anaphase. Prophase 1. Prophase 1. Kalau dia tanya prophase 1 kat sini, yes. Jawapan dia, event dia adalah crossing over. Tapi disebabkan dia tanya metaphase 1, dia ada satu lagi faktor yang contribute kepada variation, iaitu independent assortment. So hati-hati ya. Bukan dia nak tackle crossing over ni, dia nak tackle independent assortment ni. Susunan dia tu, so kalau tengok kat sini, tak semestinya yang colour purple ni duduk dengan colour purple je. Okay, maybe juga boleh jadi arrangement kedua, purple tu dia duduk bawah dia ada hijau. Ini bukanlah colour, kita nak tunjukkan dia berlainan lah, arrangement dia boleh jadi terbalik macam tu. Ini salah satu dari faktor yang contribute kepada variation in organism. Dalam kes independent assortment ni, the homologous chromosome. Okay, kena ada perkataan homologous ya, sebab dia dalam bentuk pair. Ni maksudnya homologous lah ni, dia pair together. Kalau chromosome je, dia satu je. Cikgu, Ya, kalau sister chromatids macam mana? ini kromosom kan. Okay, satu ni kromatid. Kromatid dia boleh jadi macam ni. Tapi ni kromosom juga. Kromosom dalam bentuk kromatid. Okay, kalau dia ada pair kat sini is chromatid, satu lagi sister chromatid, dia sama. So chromatid dengan sister chromatid ni, kalau kamu ingat lagi cerita dalam interface, cell cycle tu dia ada interface, ini M phase, ni cytokinesis, so yang besar sekali adalah interface, G, S, G. Pada peringkat cell cycle ni, sewaktu habis sesuatu proses mitosis, semua kromosom ni dah jadi dalam bentuk kromatid. Dia masih lagi kromosom, tapi dia jadi dalam bentuk kromatid. Tetapi pada peringkat S ni, peringkat synthesis dekat interface ni, dia akan tumbuh kat sini, sister kromatid dia. Dia tetap juga kromosom, so dia jadilah kromatid with sister kromatid. So kalau kamu nak cerita tadi tu, independent assortment tu, tak sesuai lah kita cerita pasal kromatid dengan sister kromatid, sebab dia akan menggambarkan umpamanya kita nak kata dia alignment bersendiri. Kalau homologous chromosome, yang lebih tepat. Homologous chromosome pairs arrange randomly. Okay, so kalau kat sini dia nak independent assortment ni, dia nak tackle kamu ada sebut kataan randomly ni. Bahawanya kamu tahu variation tu berlaku disebabkan susunan yang secara random. Okay, to produce different haploid gametes. So kita teruskan, ini Down syndrome betul ataupun trisomy 21. Ini dah bincang dah hari tu, sangat sama dengan kita punya soalan. Okay, yang ini sebenarnya adalah jawapan yang soalan nombor 1 tadi tu. Mitokondria ni bentuk dia, inner membrane dia folded. Rupanya sama juga jawapan dia mitokondria. Process that take place in the component cell. So yang ni jawapan dia adalah aerobic respiration dalam jawapan dia. Sebab kenapa dia nak beza, kamu tahu beza antara fermentation, lactic acid fermentation dengan aerobic. Kalau lactic acid fermentation, dia tak masuk dalam mitokondria, dia hanya berlaku dalam cytoplasm je. So kalau ada mitokondria kat sini, nak hasilkan tenaga pada waktu dalam keadaan oxygen depth, dia akan duduk dekat cytoplasm je, hasilkan tenaga. Tapi bila dia masuk ke dalam mitokondria, so dia jadi aerobic respiration. Tapi cikgu terimalah semua orang sebut cellular respiration, semua tu cikgu terima. Ada juga yang jawab oxidation of pyruvate pun cikgu terima jugalah. Cuma masalah bila kamu jawab oxidation of pyruvate tu, dia akan efek nak tulis jawapan kat bawah ni. Kalau aerobic respiration, dia lebih mudah kamu nak jawab kat bawah ni, the word equation for the process stated in. Word equation ni cikgu dah explain dah hari tu, kena dalam bentuk perkataan.
So dia punya equation dia glucose plus oksigen. Okay, anak panah. Okay, chemistry kamu kan macam ni, carbon dioxide plus water plus energy. So inilah kita panggil word equation. Jangan buat dalam bentuk oksigen tu O2, CO2 macam tu, jangan dalam bentuk perkataan. How substrate used in above question is obtained. So ramai jawab betul lah ni Okay, glucose obtain daripada karbohidrat yang kita makan. We eat the carbohydrate, dan the carbohydrate tu dia akan digested ataupun hydrolyzed menjadi glukos. So dia dapatlah digunakan dalam badan untuk proses aerobic respiration. So ada juga yang jawab pasal substrate oksigen pun boleh juga dapat daripada the air that we inhale. Okay, yang ni proses dia alcohol fermentation, semua betul. Okay, contoh organism contoh organism adalah yeast. Okay, lactobacillus. Okay, yogurt bukan alcohol fermentation. Okay, lactobacillus dia adalah lactic acid fermentation. So that's why dia masam, sebab dia ada acid dalam dia. Atasnya apa tadi? Alcohol fermentation adalah yeast. Yang ni jawapan yang betul. So seterusnya, yang ni hari tu cikgu dah bagi tahu, dia tak tulis muscle dia tulis human cell sahaja. Proses dekat dalam diagram 6.2 kita dah tahu. Kat sini adalah alcohol fermentation, padi tu lah. Okay, padi menjalankan alcohol fermentation. So padi ni dia tak macam tumbuhan lain. Tumbuhan lain kalau duduk dalam air lama dia mati. Tapi sebabkan padi ni dia tolerance kepada alkohol. Sebab pokok lain kalau duduk lama dalam air dia akan jalankan alcohol fermentation. Lama-lama alkohol yang accumulate dekat keliling dia tu dia akan menyebabkan dia matilah. Tapi dia padi ni dia alcohol tolerance. Dia boleh tahan, jadi that's why dia boleh hidup lama dalam keadaan berair tu kan. Okay, so alcohol fermentation dia nak VS dengan apa ni? VS dengan human cell punya proses ni, dia nak VS dengan bukan lactic acid. Tapi dengan aerobic respiration. Okay, sebab apa bukan lactic acid? Sebab dia tak mention muscle cell. Kalau dia mention muscle cell, yes, dia nak BS dengan lactic acid fermentation. Bila tak ada muscle, maka dia bukan lactic acid fermentation, dia adalah aerobic respiration. Okay, yang ini hari tu sebenarnya cikgu nak bincang dekat dalam kita punya kelas berapa kali biosection, nasib tak sempat. Jadi cikgu bincang sekejap lah yang ni. Ramai dia macam bermasalah untuk kamu nak cerita mechanism of bending of arm dengan straighten of arm. Dia ada dua jenis muscle Yang ni muscle Muscle X adalah bicep, bilaju je. Muscle Y adalah tricep. So both ni adalah muscle. Muscle maksudnya dia boleh contract and relax. Kat sini dia ada bone pula. Bone Z adalah radius. Okay, bone. So kat bawah ni, bawah Z ni yang tak dilabelkan. Kat sini cikgu buat U lah. U adalah ulna. Dekat bawah ni bahagian bawah radius tadi tu ulna. Ini pun sejenis bone juga. Supaya kamu tahu muscle dengan bone. So sini muscle, sini bone. Yang menghubungkan muscle dengan bone ni adalah P. P ni apa? Tendon. Tendon. Okay, harap jangan silap Bila kamu tahu ada muscle connected to bone, dia adalah tendon. Blob dengan bottom. Okay, blob, bone dengan bone connected by ligament. Tapi kalau bone dengan muscle connected by tendon. Q ni ni lah ligament. Cikgu explain balik sebab cikgu tengok ada yang terpadam-padam. Dia buat atas ligament, bawah tendon, padam balik. Dia buat dia pusing-pusing, maksudnya dia masih lagi unsure. Now ni dah kena tahulah, daripada muscle nak tarik bone. Jadi tendon ni dia tidak boleh elastik, dia mesti inelastic. Sebab muscle tu sendiri dah contract and relax. Jadi kalau tendon ni pun bersifat boleh contract dengan relax, macam mana dia nak pull the bone? Jadi tendon dia mesti inelastic. Ini sifat utama tendon, itulah jawapan dia. Okay, different characteristic of P tadi tendon adalah inelastic. Kalau kamu cakap strong, Q pun strong. Tak boleh strong. Sebab strong tu sama-sama strong.
Okey, untuk ligamen ni, yang ni tak bolehlah inelastic sebab bone dengan bone dah hard, tak bolehlah inelastic. Yang ini wajib elastic sebab dua-dua dah hard dengan hard, mesti yang penyambung dia tu mesti elastic. Baru bone tu boleh bergerak-gerak lah macam tu kan. So ni lah perbezaan dia. Satu inelastic untuk tendon, okey, untuk ligamen elastic. Tak ada lain jawapan lain. Ni je jawapan dia. Ini je yang kamu kena ingat. Cikgu nak balik kepada cerita. Gambar macam ni mesti nak tackle cerita bending arm ataupun straightening arm. So, kita cerita ya, kalau kamu nak bend, muscle yang responsible untuk bending arm apa? Biceps. Bicep. Dia mesti ada muscle yang responsible untuk action tu. So, bend, bicep. B dengan B. Okay, bila nak bend, bicep yang akan contract. So, dia punya antagonistic muscle dia adalah tricep relax. So, yang tu tak payah jawab pun boleh, nak jawab pun boleh. Yang penting siapa yang contract. Okay, yang contract tu yang sebenarnya yang bertanggungjawab. Okay, bicep contract. So, bicep ni adalah muscle. Kamu nak bengkok tangan, dia nak tarik bone. Bone yang dia tarik adalah apa? Radius. Okay, ramai jawab. Kenapa cikgu ulang balik? Sebab ramai jawab bukan radius. Okay, bicep dia nak tarik radius. Tetapi kamu kena tahu antara muscle dengan bone tu dia connected by apa? Tendon. Tendon. Jadi semua benda ni kena explain masa kamu nak cerita pasal action of bending arm. Jadi cerita dia macam tu lah. Bicep contract, tricep relax. Ni bicep ni. Siapa yang workout ni dia adalah bicep besar sikit. So bila dia contract, bicep ni dia akan menyebabkan adanya daya tarikan. Adanya pulling force. The pulling force is transmitted to the radius through tendon. Melalui tendon. Itu semua dia punya keyword dia lah. And causes arm to bend. Macam mana kita nak kasih kamu ingat bicep dengan radius ni. Kita anggap macam jam lah kot. Kan macam radius kan. Macam radius lah macam tu kan. Kita radius kan separuh bulatan kan. Kamu anggap macam tu lah. Senang ingat kot. Bending arm guna radius. Bukan ulna Ramai jawab ulna. Cerita nak cerita pasal straightening arm. Sama je cerita dia. Cuma kita tukar nama je. Bila kamu nak straightening arms, kamu akan guna apa muscle yang responsible? Triceps. Tricep. Okay, tricep adalah muscle yang akan contract. Okay, dia akan tarik apa ni? Bone dia apa bone dia? Ulna. Ulna. Dia akan tarik bone yang bernama ulna. The tricep contract, dia akan tarik yang bawah ni. Ulna yang bawah ni. Dia akan menyebabkan ulna ni ada pulling force pada ulna. Tricep contract. Bicep relax. The pulling force is transmitted to the ulna through tendon. Tendon juga sebab dia muscle dengan bone. Jadi tendon tu memang tak boleh lari lah, cuma hanya kamu tukar nama muscle dengan tukar nama bone je. Kita buat macam ni boleh tak? Kan kalau tangan lurus kan macam ni kan. Straightening arm. Kita akan guna ulna macam ular kot. Nama dia dekat-dekat kat ulna ular panjang macam tu kan. Jangan guna radius. Kalau guna radius dia dah hilanglah markah. So dia punya ceritanya ni sama je lah. Bila accident ni dia tak boleh tarik lah. The pulling force cannot be transmitted to the radius. The arm cannot be bent. Macam tu. Dia sebenarnya cerita terbalik daripada ni. Semua cannot. Itu yang berlaku sekiranya tissue P torn because of accident. Soalan yang tentang osteoporosis ni cikgu nak kena ingatkan dia suruh cadangkan makanan dulu. Bagi tahu satu makanan dulu. Baru kamu cerita kenapa kamu pilih makanan tu. Jadi hati-hati Ada yang jawab direct nak cerita kalsium, fosforus ke apa. Sepatutnya kamu kena suggestkan makanan baru cerita apa kandungan dalam makanan tu. Cikgu nak pergi yang ni sebab cikgu nak explain hari tu kita baru cerita pasal trial kita. Okey, sebab apa hari tu cikgu kata action antibody ni yang dekat dalam kamu punya trial ni dia ada banyak. Action of antibody kan dia ada 5. Tapi yang dekat dalam trial kamu ni dia ada banyak jenis. Okey, yang ini opsonization ni kan marker. Bila antibody tu dia pergi keliling patogen ataupun keliling bakteria tu, so dia akan jadi satu bentuk lain tau yang lebih senang dilihat. So jadi marker lah. Phagocyte akan jadi lebih tertarik. So ini memang confirm opsonization. Okay, kalau bentuk sebarangan macam ni, ini apa?
Agglutination, ya. Itu maksudnya terlekat-lekat je tu. Dia bukannya jadi marker, dia hanya terlekat-lekat antara satu sama lain. So yang ni confirm agglutination. Dan kita tengok soalan kita. Ni agglutination ni, dia punya bentuk dia sebarangan sahaja. Okey, dia bukan OPSO sebab OPSO dia membentuk satu bentuk lain. Dia boleh jadi juga precipitation. Tapi precipitation ni dia ada syarat daripada dissolve jadi undissolved. Jadi sebenarnya lebih tepat kat dalam kes ni agglutination. Bahaya pilih precipitation sebab dia tak mention pun daripada dissolve jadi undissolved. So yang ini memang confirm agglutination. Dia telah menjadikan the bacteria tu jadi agglutinate one to another. Okay, satu lagi, ramai yang confuse antigen dengan bakterium. Apa beza dia? Dalam kes gambar ni, mana bakterium? Dalam dia kot. Antigen tu yang dekat permukaan je kan? Bakterium yang badan dia. Ya. Antigen dengan bakterium ni benda yang sama. Antigen tu adalah permukaan luar bakterium tu. Ni bakterium. Antigen ni adalah bentuk di luar dia. Signature ataupun bentuk-bentuk. Setiap bakterium tu dia ada bentuk-bentuk luar yang berlainan lah. Jadi itu yang kita panggil antigen, permukaan luar bagi bakterium tu. So antibody tu dia serang bakterium. Tetapi kenapa dalam banyak kes dia highlightkan the word antigen ni, sebab apa? Antibody dia kenal bakterium by the antigen. Antibody ni dia kenal antigen yang ada di atas permukaan bakterium. Okay, macam mana kamu nak explain secara general je dulu sebab soalan pertama kan, secara generalnya kita kata antibody dia bind to the specific antigen. Dia bukan kenal bakteria, dia kenal antigen yang ada atas tu, permukaan bakteria tu. Itu jawapan yang kita nak untuk yang pertama. Bila agglutination tu telah berlaku dalam gambar ni, satu dia jadikan bakteria tu inaktif. Macam mana nak gerak kan, dah lekat-lekat. Susah kan nak gerak kan. Jadi inaktif dan easy for phagocyte untuk trap and engulf untuk digest dia. Okay, sama ada dia jadi inactive ataupun dia jadi easy target. Make them an easy target to be trapped and destroyed by phagocyte. Easy target sebab dia dah jadi inaktif ataupun dia jadi lebih besar kan, lebih nampak sebab. Jadi phagocyte akan lebih mudah untuk datang, engulf, digest, chow. Okay, soalan last kali ni dia cerita pasal penghasilan vaksin. Okay, dalam penghasilan vaksin, step pertama nak buat vaksin tu dia akan kenal pasti dulu genetic code yang ada pada bakteria ataupun virus yang kita nak weak ataupun kita nak bunuh dia tu, tak masuk dalam badan kita pula kan. So dia punya soalan dia, in your opinion, why this type is important and must be taken in producing a vaccine against specific disease? Kenapa nak kenal pasti genetic code ni? Cikgu suka jawapan Emlyn tu. Emlyn ada tak? Ada. Macam Emlyn baca sikit jawapan Emlyn tu. In my opinion, this step is important because we need to identify whether the virus is safe or not safe to be given out to people. This step must be taken to check its tuberculosis silence and prevent dangerous side effects such as death. So jawapan dia bagus tu. Dia sebenarnya dia nak kaitkan yang to identify the dangerous part tu supaya dia safe to our body. Okay, good Emlyn, thank you very much. Kan kita ketahui dalam genetic code ni kan dia ada banyak code itu, code ini kan. So dia ada code yang membahayakan manusia tu. Code yang harm the human lah. So genetic code tu kalau kita dapatkan pasti dan kita boleh remove the code yang boleh harm the human, then after that kita masukkan the weaken ataupun that virus tu dalam body kita, dia tak akan harm our body lah. So jawapan dia pull out ataupun remove the specific part of the virus genetic code. So with the weakened virus jadi inactive dan dia boleh continue to be alive but unable cause infection. Okay, body still be able to recognize the virus genetic code and produce a response and antibody but dia tidak harm our body.